Tiga beranak maut, motosikal dinaiki dirempuh pacuan 4 roda. IRDA peruntuk 30 juta ringgit untuk pembangunan modal insan Iskandar Malaysia. Selepas dibekukan selama 5 tahun, Kemboja setuju hantar semula pembantu rumah ke Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurlela Muhammad Nur. Ini N5 edisi Jumaat 3 Jun 2016. Paparan berita dan perkembangan terkini dari seluruh Malaysia. Dan hari ini N5 akan bersiaran awal untuk memberi laluan kepada siaran langsung Tadau Keamatan jam 5 petang nanti. Dan saudara, selain tajuk utama tadi, kami juga akan berlintas langsung ke Sabah bersama Stanley Misun. Kita akan turut ke Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. N5 juga akan membawakan lintas langsung ke Pahang bersama Muhammad Hazri Azran, Ahmad Khairi dan akhir sekali bersama Rizal Ismail langsung dari RTM Kedah. Semuanya seketika nanti, teruskan bersama N5. Tiga beranak maut dan seorang cedera parah selepas terlibat dalam satu kemalangan jalan raya di kilometer 5 Jalan Mukah Balingian malam tadi. Dan menurut Ketua Polis Mukah DSP Jimmy Panyau, keempat-empat mangsa yang menaiki sebuah motosikal dirempuh oleh sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang hilang kawalan lalu memasuki laluan bertentangan. Rempuhan kenderaan itu yang datang dari arah Balingian menghala ke Mukah telah menyebabkan 4 sekeluarga itu terpelanting ke bahu jalan. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Muhammad Adika Sudin, 26 tahun, isterinya Jaifah Muhammad, 27 tahun dan anak lelakinya Muhammad Anik Yusri, 7 tahun. Manakala anak bongsunya Fifi Nurliana Syafina Muhammad Adika, 6 tahun, mengalami kecederaan di badan dan kini masih dirawat di unit rawatan kritikal ICU Hospital Mukah. Di Sarike menyaksikan 3 maut dalam kemalangan jalan raya membabitkan sebuah kereta dengan sebuah trailer. Insiden berlaku pada pukul 10.16 pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Farhan Sufian Burhan ketika mengesahkan mengenai insiden memaklumkan ketiga-tiga mangsa adalah pemandu serta penumpang kereta terbabit. Sebaik menerima panggilan, sepasukan pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Sarike dengan kekuatan 10 orang ke lokasi insiden. Pasukan penyelamat telah membantu mengeluarkan mangsa yang tersepit dalam kenderaan berkenaan. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi insiden. Bagaimanapun, pemandu trailer terbabit dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan akibat kemalangan berkenaan. 30 juta ringgit diperuntukkan pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar IRDA khusus untuk pembangunan modal insan koridor ekonomi Iskandar Malaysia tahun ini. Angka itu meliputi 10 juta ringgit menerusi geran pekerjaan Iskandar IMEC. Manakala bakinya untuk kumpulan wang pembangunan sumber manusia HRDF. Ketua Eksekutif IRDA, Datuk Ismail Ibrahim menjelaskan peruntukan digunakan untuk pembayaran geran gaji serta geran latihan. Keputusan itu sebagai memberi galakan lebih ramai calon memenuhi kekosongan jawatan industri berkaitan. Iskandar Malaysia is rapidly growing and Iskandar Malaysia is generating the type of industrial growth that demands these highly skilled and professional workers. And that is why, in order for us to achieve that, we need to work very closely with the ministry, because the ministry is the one that is generating those schools and training institutes that would enable our local people, especially our local youth, to be able to
enter and participate. IRDA telah meluluskan 125 permohonan IMEC melibatkan 400 peluang pekerjaan bagi calon yang layak. Melalui skim tersebut, IRDA dijangka membayar 50% gaji pekerja selama 6 bulan, melibatkan gaji bulanan RM2,000 hingga RM4,000, manakala 50% lagi akan dibayar majikan. Beliau berkata demikian selepas perasmian Pameran Pekerjaan Iskandar Malaysia TVET di Johor Bahru, Johor. Majlis dirasmikan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mary Yap Kang Ching. Pada pameran pekerjaan ini, kira-kira 2,500 peluang pekerjaan ditawar lebih 90 syarikat di Iskandar Malaysia, termasuk 70% syarikat multinasional dan 30% syarikat tempatan, melibatkan industri bioteknologi, perubatan, pembangunan hartanah serta minyak dan gas. Kemboja kembali membuka pasaran tenaga pembantu rumah kepada Malaysia selepas dibekukan selama 5 tahun. Dalam kajian semula perjanjian kedua negara pada 10 Disember 2015, Kemboja bersetuju untuk menghantar lebih ramai pekerja bermula tahun ini. Dalam sidang media bersama, Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan rakan sejawatnya dari Kemboja, Samtik Han Sen di Putrajaya, kemasukan pekerja asing hanya terhad kepada pembantu rumah. To foreign workers, Cambodia has expressed interest for Malaysia to allow more Cambodian workers to work here in this country. We have accepted the offer, and particularly in the field of domestic maids. So we will engage with the Cambodian government to allow more Cambodians to work as maids in this country. Sebelum ini, kerajaan Kemboja telah menghentikan penghantaran pembantu rumah Kemboja ke Malaysia pada tahun 2011 berikutan dakwaan penderaan. Perniagaan industri halal bakal diperluas menerusi kolaborasi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah bersama Halal Development Corporation HDC. Walaupun dalam proses sedang merangka kerjasama strategi itu, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melihat potensi produk-produk tempatan luar bandar ke pentas antarabangsa. Kita nak supaya usahawan desa tidak terikat dengan cara tradisional, iaitu jualan langsung melalui program carnival, jualan di pasar tadi, pasar malam. Tapi mereka boleh jual produk yang sampai ke seluruh dunia pun melalui bisnes online ataupun jualan tempatan. Bercakap selepas Karnival Usahawan at Sungai Besar yang berlangsung di Pusat Logistik Tali Air 8 Sekincan, Selangor, beliau yakin penganjuran kali ini platform untuk membudayakan nilai keusahawanan dalam kalangan usahawan luar bandar. Dalam masa sama, diharapkan juga para usahawan bijak mengaplikasi teknologi dalam perniagaan masing-masing, memandangkan keputusan kementerian yang telah menawarkan kursus-kursus berkaitan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti bersedia menyalurkan dana kepada syarikat perladangan dan pengeluaran gaharu Asia Plantation Capital Berhad APC bagi membiayai pembangunan penyelidikan faedah kayu gaharu sebagai rawatan penyakit kanser. Ia selaras dengan sasaran melahirkan 360 produk inovasi berimpak tinggi untuk dikomersilkan menjelang tahun 2020. Ia selaras dengan sasaran melahirkan 360 produk inovasi berimpak tinggi untuk dikomersilkan menjelang tahun 2020. Ini adalah satu kejayaan kerana kita nak by 2020 mesti ada 360 produk can be commercialized. High impact to the world. So saya tengok potensi daripada produk gaharu ini adalah satu potensi yang baik untuk diekspor dan mungkin boleh menjadi dia boleh menjadi salah satu daripada produk Malaysia yang boleh diekspor ke luar negara.
Program penyelidikan dan pembangunan R&D anti-kanser itu dimasukkan menerusi dana Teknofund sehingga RM3 juta. Beliau merasmikan kilang pemprosesan dan penyulingan gaharu terbesar di Asia Tenggara serta pusat penyelidikan gaharu APC di Johor Bahru. Penyelidikan berkenaan gaharu juga semakin giat dilakukan sejak 5 tahun kebelakangan ini sehingga menghasilkan pelbagai produk baru termasuk barangan kosmetik. Tumbuhan itu diyakini berpotensi untuk dieksport ke luar negara. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tadau Keamatan akan dirasmikan Perdana Menteri kira-kira pukul 5 petang ini. Dan untuk laporan lanjut, kita bersama Inisha Doles di Matic Jalan Ampang. Silakan, Anne. Baik, terima kasih Nurlela di studio. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Dan sekarang ini saya berada di Matic, Pusat Pelancongan Malaysia bersempena dengan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tadau Keamatan 2016 yang mana ia dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak yang juga akan turut dihadiri oleh Hugan Siau Yang Berhormat Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, Ketua Masyarakat KDM, juga Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah. Baiklah, dan sekarang ini bersama dengan Datuk Ginun Yanggus, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah yang akan menceritakan sebuah sedikit berkenaan dengan Rumah Terbuka Malaysia Tadau Keamatan 2016. Okey Datuk, jadi mengapa agaknya Kuala Lumpur dipilih untuk mengadakan Majlis Rumah Terbuka pada tahun ini? Okey, ya, terima kasih Puan. Pada tahun ini Kuala Lumpur dipilih oleh sebab ada dua perkara lah. Yang pertama sekali itu mengenai tujuan itu ialah mengeratkan perpaduan rakyat Malaysia, bukan saja di kalangan masyarakat KDM tetapi seluruh rakyat Malaysia. Dan yang kedua itu ada lain sedikit pada tahun ini ialah kita mempromosikan negeri Sabah di Kuala Lumpur. Yang pertama sekali ialah tentang kebudayaan, pusat tarikan pelancongan dan juga makanan tradisi. Jadi untuk maksud ini kita telah peragakan rumah tradisi. Kalau di sini sekitar ini ada 4 nih. Rumah tradisi daripada Tambunan, Ranau, dan rumah tradisi Murut dan juga Rungus. Dan yang kedua itu nanti besok tuh kita adakan juga pameran produk tradisi daripada negeri Sabah, daripada makanan dan juga produk makanan dan juga traditional dishes lah ni. So yang paling penting itu ialah rakyat kita negeri Sabah yang berada di Klang Bel ini yang tidak sempat pulang sempena perayaan Tadau Keamatan ataupun Pesta Menuai tahun ini, juga mereka mempunyai peluang untuk merayakan Pesta Keamatan ini di Kuala Lumpur. Okey, Datuk, selain daripada rumah tradisi, apa agaknya lagi pengisian yang dilakukan untuk Majlis Rumah Terbuka pada kali ini? Nanti selepas peresmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita adakan persembahan tarian tradisi dan juga mempamerkan ataupun memperaga unduk ngadau yang telah menang pada tahun ini. Selepas itulah. Dan selain daripada itu, kita juga adakan persembahan nyanyian biasalah. Yang satu dapatnya ialah pemenang Sugandai pun kita tampilkan pada petang ini. Baik, terima kasih Datuk. Dan kepada anda semua yang mungkin tinggal berhampiran dengan Matic Pusat Pelancongan Malaysia Kuala Lumpur, datanglah bersama-sama untuk memeriahkan lagi Majlis Sambutan Rumah Terbuka Malaysia 2016. Baiklah, sekian laporan untuk kali ini. Kembali kepada Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah saudara, seperti dijanjikan lintas langsung dari Sabah, kita terus saja bersama Stanley Misun di sana. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sedia memberikan khidmat kaunseling kepada mangsa pedofil warga British Richard Huckle yang mengaku bersalah terhadap pelbagai tuduhan mencabul kanak-kanak di negara ini.
Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Haji Azizah Muhammad Dun berkata, kementerian akan mendapatkan maklumat daripada pihak berkaitan untuk mengenal pasti kanak-kanak yang menjadi mangsa pedofil itu. Saya percaya mereka ni mungkin traumatized dan perlunya kita memberikan bantuan sekurang-kurangnya kaunseling kepada mereka supaya mereka boleh dapat hidup seperti biasa di masa yang akan datang dan mereka mempunyai masa hadapan yang lebih baik lagi, lebih cerah. Beliau berkata demikian ketika mengulas laporan media berhubung tuduhan jenayah pedofil itu terhadap 200 kanak-kanak termasuk di Malaysia. Media British melaporkan jurugambar bebas Hakel 30 tahun mungkin telah mencabul hingga 200 kanak-kanak berusia antara 6 bulan dan 12 tahun dari tahun 2006 hingga 2014. Datuk Azizah yang mengecam perbuatan itu menegaskan pihak kementerian akan meneliti untuk memastikan ia tidak berulang di negara ini. Salah satu yang perkara yang paling menyakitkan hati kita lah. Bagaimana seorang lelaki yang datang daripada negara luar yang kononnya mendidik anak-anak dan membantu daripada segi orang-orang yang susah, tetapi rupanya bertopingkan kaitan lah. Datuk Azizah ditemui pemberita selepas merasmikan mesyuarat ahli jawatan kuasa Perkumpulan Perempuan Sabah PPS di Kota Kinabalu. Isu kebajikan kanak-kanak amat diberi perhatian lebih-lebih lagi dengan pelaksanaan Rang Undang-Undang Kanak-Kanak Pindaan 2015. Pelancaran operasi outlet versi 3.0 oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM hari ini akan menyaksikan penguatkuasaan undang-undang terhadap penjualan serta pemilikan rokok seludup dan kontraban diperhebat. Menerusi operasi outlet versi 3.0, JKDM akan bertindak lebih tegas untuk meningkatkan impak operasi. Antaranya dengan menangkap, mereman dan mendakwa peruncit, pengedar dan pemilik rokok tidak sah atau kontraban termasuk warga asing, membatalkan lesen perniagaan peruncit dan mengusir keluar warga asing selepas tamat tempoh hukuman. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan dan Pematuhan Dato' Haji Matrang Haji Suhaili berkata, operasi yang mula dilaksanakan sejak Januari 2010 sehingga April tahun ini telah memeriksa 46,361 outlet di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, sebanyak 11,968 kes diperoleh, membabitkan rampasan berjumlah 1.78 bilion ringgit bagi rokok seludup dan 147.6 juta ringgit bagi rokok kontraban, melibatkan jumlah cukai sebanyak 907.85 juta ringgit. Sehingga April tahun ini, 712 orang telah dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan memiliki, mengedar dan menjual rokok seludup atau kontraban. Dato' Haji Matrang berucap demikian ketika melancarkan operasi outlet versi 3.0 peringkat negeri Sabah di Sipitang. Tahun lepas, JKDM berjaya mengutip hasil tertinggi berjumlah 61.7 bilion ringgit dengan peningkatan 26.51 bilion ringgit berbanding 2014. Bersempena Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, satu majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat diadakan di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Majlis dihadiri yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin serta Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Said Abbas Said Ali serta Menteri-Menteri Kabinet Negeri. Majlis bacaan Yasin diketuai Imam Besar Masjid Negeri Ustaz Ibrahim Haji Kisap, manakala bacaan tahlil dan doa selamat disempurnakan Mufti Kerajaan Negeri Datuk Haji Bungsu Aziz Jaafar. Prestasi keseluruhan projek-projek Aku Janji Kerajaan Persekutuan Peringkat Negeri Sabah sejak 2013 hingga kini berada pada tahap terbaik dan amat memuaskan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup. Menurut Tan Sri Kurup, pihaknya memantau 16 program Aku Janji Kerajaan Persekutuan di Sabah sejak 2013. Pada tahun 2015,
sebanyak 108 KPI telah diperincikan dan daripada itu sebanyak 637 projek telah dikenal pasti dan sejumlah 569 projek atau 93,52% daripadanya berjaya disiapkan sehingga akhir tahun lalu. Beliau ditemui media selepas menghadiri mesyuarat penyelarasan Aku Janji Kerajaan Persekutuan Peringkat Negeri Sabah Bilangan 2 di Majlis Perbandaran Sandakan. Tan Sri Kurup yang juga ahli jawatan kuasa memantau pelaksanaan projek-projek Aku Janji Kerajaan Persekutuan di Sabah turut mendengar taklimat daripada pelbagai jabatan dan agensi. Beliau kemudiannya melawat tapak projek perumahan rakyat 1 Malaysia Prima Borneo Cove di Jalan Buli Simsim dan tapak projek Taman Awam Batu 1.5. Selepas 15 hari mengelilingi Sabah dengan jarak hampir 1,500 km menggunakan basikal, pengayuh basikal solo Kapten Bersara Zulkifli Ibrahim, 46 tahun akhirnya menamatkan kayuhannya di Kota Kinabalu. Ketibaan beliau di perkarangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK disambut Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan dan Yang di-Pertua Persatuan Veteran ATM PVATM Negeri Sabah Zaman Bayang. Menerusi program kayuhan basikal Jelajah Sabah 360 anjuran PVATM Sabah ini, Zulkifli ditemani seorang lagi pengayuh basikal dari Tuaran, Lawani Ambagan, 64 tahun. Kayuhan ini bermula dari Kota Kinabalu ke Kota Marudu, Pitas, Kinabatangan, Kunak, Tawau, Kelabakan, Suk, Keningau, Tenom, Sipitang, Beaufort, Papar dan berakhir di Kota Kinabalu. Bercakap kepada media, Zulkifli berkata Jelajah Solo bertemakan Share the Road ini antara lain bertujuan mempromosikan kewujudan PVATM Sabah selain memupuk kesedaran dalam kalangan pengguna jalan raya untuk berkongsi jalan raya demi keselamatan semua, terutama kenderaan kecil seperti basikal. Adalah sebagai juga sumbangan Persatuan Veteran ATM Negeri Sabah kepada Negeri Sabah dalam kita mempromosikan laluan kayuhan jelajah buat utamanya peminat-peminat pengayuh basikal jelajah di seluruh dunia lah. Sementara itu, Datuk Taufik yang juga penasihat PVATM Negeri Sabah menyifatkan kejayaan menamatkan kayuhan tersebut sebagai luar biasa kerana tidak ramai yang mampu melakukannya. Ia diharap dapat membuka mata masyarakat terhadap pengorbanan pasukan keselamatan, lebih-lebih lagi pesara. Sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Stanley, terima kasih. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK diminta menempatkan pegawai penguat kuasanya secara tetap di lokasi yang ramai peniaga dan menjadi tumpuan pengunjung. Gesaan oleh Kerajaan Negeri Kedah itu sebagai usaha menangani isu kenaikan harga barangan di bulan Ramadan. Langkah tersebut bagi membolehkan tindakan tegas diambil terhadap peniaga yang menaikkan harga secara tidak munasabah. Saya juga minta supaya mereka dapat mantau supaya jangan ada peniaga-peniaga mengambil kesempatan untuk menaikkan harga yang tidak munasabah. Jadi kalau itu berlaku, kita minta supaya penguatkuasa daripada KPDNKK mengambil tindakan. Kalau boleh, kita minta kalau kawasan yang agak luas menempatkan ramai peniaga-peniaga bulan Ramadan ni, kita minta penguatkuasa KPDNKK akan tempatkan secara tetap. Beliau melancarkan program muafakat gotong royong Kedah di Kampung Teluk Junoh di Padang Hang, Gunung Keriang, Alustar. Program julung kali itu akan diperluas ke semua daerah yang akan dipengerusikan oleh pegawai daerah. Satu jawatan kuasa akan dibentuk bagi menyelaras program gotong royong berkenaan yang akan turut digerakkan ketika berlaku bencana seperti ribut dan banjir.
Sepanjang Ramadan ini, pengusaha restoran beragama Islam di Kedah disaran memulakan perniagaan masing-masing pada waktu yang ditetapkan. Jika didapati engkar, mereka bakal berdepan dengan tindakan undang-undang. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah ketika mengeluarkan arahan itu turut menyatakan operasi dibenarkan bermula pada pukul 3 petang. Serentak dengan itu juga kerajaan negeri turut mengarahkan Jabatan Agama Islam untuk memantau serta mengambil tindakan kepada peniaga yang didapati melanggar peraturan. Sementara itu, Esko Agama Negeri Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid memaklumkan pihaknya telah mengenal pasti beberapa kedai makan di setiap daerah didapati telah menjual makanan ketika Ramadan di luar waktu yang dibenarkan. Antara tindakan yang boleh dikenakan termasuk menarik balik lesen perniagaan mereka. Peniaga memang akan diberi amaran bahawa dengan kerjasama PBT dan juga pihak penguasa kita akan bagi amaran dan juga tindakan bukan saja kepada orang yang beli makan dalam kedai itu, bahkan kedai itu dia akan ditarik lesen dan sebagainya, insya-Allah. Beliau menyatakan demikian di Alustar, Kedah. Di Terengganu pula, peniaga bazar diberi amaran dan diingatkan untuk menjaga kualiti makanan serta tahap kebersihan premis masing-masing. Esko Kesihatan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri, Datuk Muhammad Fehmi Yusof menegaskan dalam masa sama pengguna juga perlu mengambil langkah berhati-hati memilih juadah berbuka puasa bagi mengelakkan keracunan makanan. Selain menjaga kebersihan premis perniagaan juga kualiti makanan, pengendali makanan juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan termasuk menerima suntikan pelalian typhoid. Malah peniaga diingatkan untuk menjual makanan dalam bekas bertutup atau dibungkus dengan sempurna bagi tujuan mengelak pencemaran seperti habuk, lalat dan semut. Jabatan Kesihatan Negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT akan sentiasa mengadakan pengawasan kebersihan dan keselamatan makanan. Pihak penguatkuasa Majlis Daerah bersama-sama dengan Jabatan Kesihatan akan membuat pemantauan di setiap bazar-bazar secara berterusan untuk memastikan langkah-langkah pencegahan yang sebagaimana yang dikehendaki oleh kerajaan diambil tindakan oleh peniaga-peniaga. Beliau menegaskan demikian di Kuala Terengganu, Terengganu. Baiklah saudara, laporan N5 diteruskan dengan lintas langsung dari Sarawak. Jadi kita terus saja langsung ke Kuching bersama Damia Cassandra Manja di sana. Silakan Damia. Baik, terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Polis Diraja Malaysia PDRM akan memberi fokus kepada 300 jawatan inspektor yang berkelulusan dalam ijazah sarjana muda bagi jurusan tertentu pada tahun hadapan. Menurut Pengarah Pengurusan PDRM CP Datuk Sri Zulkifli Abdullah, antara lulusan yang akan diberi perhatian adalah jurusan agama Islam, teknologi maklumat dan perakaunan. Sebangat itu, pihaknya akan mengadakan perjumpaan bersama universiti-universiti ternama di negeri ini untuk memberikan penerangan dan pendedahan kepada bakal graduan bahawa PDRM merupakan salah satu kerja yang baik bagi mereka. Saya tahun ini akan mula pergi ke universiti-universiti ternama kat Malaysia untuk memberi penerangan secara langsung kepada bakal-bakal siswazah. Yang mana dalam PDRM ini adalah satu kejayaan yang baik. Dan peluang mereka untuk naik pangkat dan seterusnya adalah besar bagi mereka-mereka yang committed, yang nak kerja dan sebagainya. Jadi kita nak menarik kumpulan-kumpulan yang kata top performer lah dalam universiti inilah. Datuk Sri Zulkifli memberitahu pemberita selepas perbarisan tamat latihan Asas Kepolisan Plak Konstabel Skuad 3 2015 di Pusat Latihan Polis Pulakpol di Kuching. Dalam pada itu, PDRM juga berharap agar Kementerian Dalam Negeri menambah peruntukan bagi pengambilan 6,000 anggota lain-lain pangkat. Jelasnya, buat masa ini sejumlah 3,000 pengambilan pangkat inspektor dan konstabel telah dan akan dilatih. Kita akan ambil 3,000. Sebenarnya kita nak ambil 9. Sebenarnya kita nak ambil 9, tapi peruntukan tidak mencukupi. Peruntukan hanya cukup untuk ambil 3,000. Jadi saya tu sebab saya merayu kepada kerajaan untuk kita menyediakan peruntukan tambahan lah, terutamanya kepada Kementerian Dalam Negeri lah, supaya kita boleh selain daripada 3,000 orang ni, kita boleh latih lagi 6. Kalau tidak, tahun depan jadi 9,000. Tambahnya, sekiranya tidak dapat dilaksanakan tahun ini, bilangan pengambilan pegawai baharu akan bertambah tahun depan kerana kekosongan jawatan tetap akan diisi.
Operasi mencari dan menyelamat SAR Muhammad Ashraf alias 20 ditamatkan ekoran penemuan mayatnya pada 12.51 minit tengah hari tadi oleh penduduk kampung. Menurut penolong penguasa bomba dan penyelamat lawas Zaki Hussein, mayat remaja itu ditemui kira-kira 50 meter dari tempat kejadian dan kini dihantar ke hospital lawas oleh pihak polis. Operasi SAR melibatkan 5 orang anggota dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Lawas, 15 anggota polis, 5 anggota Jabatan Pertahanan Awam dan anggota Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dan penduduk kampung. Dalam kejadian Rabu lalu, bot kecil yang dinaiki mangsa bersama 2 rakannya untuk ke tanah perkuburan di seberang sungai karam akibat arus deras. 2 rakan mangsa bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri. Kadar bayaran zakat fitrah yang ditetapkan pada tahun ini bagi negeri Sarawak adalah RM7 seorang. Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, kadar itu adalah menepati jumlah yang sewajarnya berdasarkan purata harga beras yang dimakan oleh umat Islam di negeri ini. Kita tidak ada beza dengan tahun kita yang lalu. Dan jumlah ini insya-Allah kalau melihat pada kedudukan semasa ia tidak jauh beza dengan negeri-negeri lain di Malaysia dan dipahamkan ada hampir 11 buah negeri lain pun 10 buah pada kadar yang sama. Pada tahun ini, Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah menetapkan bahawa urusan agihan wang fitrah kepada fakir miskin akan dikendalikan oleh TBS berbanding sebelum ini yang diserah kepada Amil yang dilantik mengikut penilaian yang dibuat oleh Amil. Tapi pada tahun ini kita menggunakan kaedah yang lebih khusus lagi, iaitu mengikut senarai nama fakir miskin yang mendapat bantuan saraan hidup daripada Baitul Mal. Dalam pada itu, beliau menyasarkan jumlah kutipan zakat fitrah pada tahun ini ialah 5.1 juta ringgit. Tahun lepas, jumlah kutipan zakat fitrah adalah 4.9 juta ringgit. TBS juga telah melantik dan memberi tauliah kepada 827 amil untuk mengutip wang zakat fitrah di surau, masjid dan tempat-tempat awam yang ditetapkan. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan telah menjalinkan kerjasama strategik dengan beberapa syarikat penerbangan bagi mewujudkan laluan udara secara terus ke Sabah dan Sarawak. Menterinya, Datuk Seri Nazri Aziz berkata kerjasama itu yang dimeterai Mac lalu melibatkan Singapore Airlines dan AirAsia bagi membawa pelancong masuk ke dua negeri ini tanpa melalui Kuala Lumpur. Beliau berkata kerajaan komited bagi mempromosikan produk pelancongan Sabah dan Sarawak secara global. Pelancong dia tidak berminat untuk pergi ke bandar-bandar besar seperti di Semenanjung kan, dia terus nak pergi ke Sabah dan Sarawak melihat nature dan lain-lain lagi ya. Datuk Seri Nazri bercakap kepada media selepas majlis sambutan Kawai Dayak di Dewan Persatuan Dayak Bidayuh Kebangsaan di BNA di Kuching. Setakat Jun tahun ini kementeriannya telah membawa rombongan kebudayaan Sabah dan Sarawak di 3 negara di benua Eropah dan Asia bagi mempromosikan kebudayaan dan keunikan yang terdapat di Kepulauan Borneo ini. Turut hadir pada majlis itu Menteri Bidang Pelancongan Datuk Lee Kim Shin. Pesta Lun Bawang 2016 edisi ke-29 berlangsung di Taman Awam Lawas bermula semalam sehingga Ahad ini. Pesta yang mula diadakan pada 1987 itu merupakan satu acara kebudayaan masyarakat Lun Bawang tetapi kini menjadi salah satu daripada perayaan pelancongan di negeri ini yang diadakan pada awal Jun setiap tahun. Presiden Persatuan Lun Bawang Sarawak PLBS Ipun Datan berkata pelbagai aktiviti diadakan di beberapa venue di kampung masyarakat Lun Bawang di Lawas bagi memeriahkan acara selama 4 hari itu. Antaranya pertandingan sukan rakyat, pameran cara membuat manik dan barangan dari kulit kayu, perlawanan bola sepak dan bola tampar, gerai jualan barangan tradisional, kraftangan Lun Bawang dan pentas kebudayaan. Pesta tahunan anjuran PLBS itu disokong Kementerian Pelancongan Sarawak, Pejabat Residen Limbang serta Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Sarawak. Tekun rajin membawa berkat kepada bangsa dipilih untuk tema pesta itu pada tahun ini. Kira-kira 5,000 pengunjung dijangka hadir ke pesta berkenaan dan majlis perasmian akan berlangsung esok. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita bersama Norlela di Angkasa Puri. Baik Damia, terima kasih.
Selain dikenali sebagai bandar diraja, Kuala Kangsar turut terkenal sebagai bandar ilmu dengan menyediakan pendidikan seimbang dari sudut konvensional dan keagamaan. Malah kebanyakan sekolah yang ditubuhkan sejak zaman pemerintahan British telah melahirkan ramai ikon-ikon negara dan tokoh korporat. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Muhammad Fauzi Rosli. Antara institusi pendidikan yang telah melahirkan ramai pemimpin negara adalah Kolej Melayu Kuala Kangsar, MCKK. Antara nama-nama besar graduan MCKK termasuk Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah, Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin. Kerana di sini ialah proses untuk membentuk mereka dan mendidik mereka berasaskan kepada 3 misi utama kami, iaitu kecemerlangan, kesejahteraan, kepimpinan. Berasaskan kepada moto sekolah untuk membentuk kebijaksanaan mutu manusia. Setelah 111 tahun penubuhannya, MCKK terus mengorak langkah mengekalkan status sekolah berprestasi tinggi apabila mendapat kerjasama daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri untuk menaik taraf pengajian di peringkat lepasan SPM. Malah, MCKK membuka lembaran baharu menjalin kerjasama bersama beberapa universiti terkemuka dunia. Pelajar kami juga telah mendapat keputusan yang agak yang cemerlang dan 80% daripada pelajar yang kami hasilkan di sini telah melanjutkan pelajaran ke luar negara, terutamanya di United Kingdom. Turut melahirkan pemimpin-pemimpin hebat dalam bidang agama ialah Madrasah Idrisiah yang diilhamkan oleh Sultan Perak ke-28 almarhum Sultan Idris Mursyidul Azam Shah pada 1917. Menurut pengetuanya Khairul Anwar El Shazali Musa, madrasah berusia 94 tahun itu bermatlamat memberi pendidikan seimbang antara agama dan akademik. Kita bukan lagi nak mengangkat nama Madrasah Idrisiah nombor 1. Bukan. Kita bukan lagi nak angkat Perak nombor 1. Tapi kita pergi jauh lagi daripada itu, iaitu kita mahu semua pelajar ini mengangkat nama Muslim nombor 1. Yang akhirnya akan bawa nama sekolah nombor 1, nama negeri Perak nombor 1 dan lain-lain sekali. Sumbangannya pada negara tidak boleh dinafikan. Antara pendidik yang pernah mengajar di sekolah ini ialah Sultan Perak ke-30, almarhum Sultan Iskandar Shah dan Sheikh Abdullah Fahim, iaitu datuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi. Menariknya lagi, 8 mufti Perak adalah alumni madrasah ini, termasuk Tan Sri Dr. Harusani Zakaria. Selepas dinaik taraf dari Sekolah Agama Rakyat ke Sekolah Agama Bantuan Kerajaan pada 12 September 2013, sekolah ini mencapai kejayaan dalam bidang akademik dan kurikulum di peringkat kebangsaan. Selain pembangunan di Kuala Kangsar, pendidikan turut memainkan peranan penting dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara dari segi rohani dan jasmani, sekaligus mengekalkan tradisi Kuala Kangsar sebagai bandar ilmu, melahirkan pemimpin-pemimpin ternama di Malaysia dan juga dunia. Muhammad Fauzi Rosli untuk RTM. Bermula di Kuala Terengganu, Jelajah Turun Padang Bantu Rakyat Biro Kebajikan UMNO Malaysia BKUM kini berada di Pahang untuk mengagihkan bantuan kepada golongan kurang bernasib baik. Program menjelajah 5 hari itu melibatkan lebih 21 lokasi di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sebelum bergerak ke Kuantan, konvoi yang terdiri daripada 130 peserta dan 40 buah kenderaan termasuk pacuan 4 roda mengagihkan bantuan kepada anak yatim dan golongan miskin di Kuala Terengganu. Yang penting ialah program ini mahu menggerakkan aktiviti kebajikan yang dilakukan oleh peringkat bahagian kaum ini. Ini hasrat kita supaya aktiviti parti digerakkan daripada bawah. Ia akan menyebabkan kekuatan parti itu berlaku. Jika di bawah kuat, maka di atas akan lebih kukuh.
Turut hadir pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Ahmad Razif Abdul Rahman. Di Kuantan, konvoi BKUM juga mengagihkan bantuan kepada 150 aktivis masyarakat dan mereka yang menghadapi masalah kesihatan. Konvoi ini akan meneruskan misi perjalanan ke Johor Bahru, Negeri Sembilan sebelum berakhir di Melaka esok. Konvoi dijadual berlepas ke Sabah dan Sarawak minggu hadapan. Ramai golongan tahfiz dan imam muda dilahirkan menjadikan kumpulan berkenaan semakin mendapat tempat bukan sahaja dalam kalangan masyarakat di Malaysia tetapi pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Laporan penuh terus saja langsung bersama Muhammad Hezri Azran Ahmad Khairi di Kuantan untuk lintas langsung dari Pahang. Silakan. Kasapuri, sempena bulan Ramadan ini, 5 pelajar Mahat Tahfiz Negeri Pahang, MTNP Kuantan terpilih untuk menjadi imam tarawih di luar negara. Pengurus Besar Yayasan Pahang, Datuk Mahmud Muhammad Nawawi mengakui Kedutaan Malaysia di Washington, Amerika Syarikat, Persatuan Muslim Svenska Muslim Folkfred di Sweden serta Masjid Darul Iman Sydney, Australia telah menjemput ke-5 tahfiz muda ini untuk menyertai program yang telah dirangka sepanjang Ramadan. Sepanjang tempoh berada di kesemua negara berkenaan, 5 pelajar ini bukan sahaja bertugas sebagai imam, malah diberi kepercayaan untuk mengendalikan program-program kepimpinan kelas Fardhu Ain dan Talaqi Al-Quran. Tujuan utama program ini adalah untuk memberi exposure kepada pelajar-pelajar kita, untuk membuka minda mereka, untuk melatih mereka dalam aspek, bukan saja aspek menjadi imam, ya. Mereka akan mengajar kursus-kursus agama di sana, ya, menjalankan kegiatan dakwah. Jadi ini adalah sebagai training ground untuk mereka dan juga untuk meluaskan lagi. Bagaimanapun mereka dijangka berdepan dengan perbezaan bahasa dan budaya selain pemahaman mazhab yang berbeza. Namun semuanya tidak dilihat sebagai halangan bagi mereka, malah menyuarakan keterujaan untuk berada dalam komuniti Islam di negara berkenaan. Jadi saya memang tak sangkalah Mahat Tahfiz Negeri Pahang dan Yayasan Pahang memberi peluang kepada saya dan sahabat-sahabat untuk menjadi imam dan bertugas di luar negara. Gementar tu ada? Gementar tu ada tapi saya yakin dalam diri saya, insya-Allah saya dan sahabat boleh lakukan. Jadinya selain pada teruja tu, perasaan gementar tu tetap ada lah sebab kat sana boleh dikatakan tak ada langsung orang Melayu kat sana. Kalau ada pun mungkin dalam seorang dua je macam tu. Jadinya kita agak nervous sikit lah, agak gementar untuk kita fikir macam mana kita nak berhadapan dengan orang yang kita tak pernah kenal. Suasana mereka kita tak tahu macam mana. Jadinya ini merupakan satu cabaran lah bagi student macam saya. Pastinya peluang seperti ini yang berjaya menarik lebih ramai golongan muda untuk menonjolkan kepimpinan masing-masing dengan menjadi imam. Rutin harian Karyah Masjid Abu Bakar Bentakap dekat Temeloh yang terjejas akibat insiden shilling runtuh telah mendapat perhatian Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah. Baginda menitahkan untuk isu berkenaan diselesaikan segera dengan bantuan MUID. Perkara mengenainya dinyatakan Pegawai Khas Tengku Mahkota Abdul Rahim Othman. Saya dah melihat sendiri keadaan kerosakan di masjid ini sebagaimana yang dilaporkan dan pada sebelah pagi tadi saya telah menyembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang mengenai masjid yang bocor dan melibatkan jemaah yang akan berhadapan dengan bulan Ramadan tidak lama lagi. Oleh itu Kebawah Duli Tuanku telah menitahkan saya datang melihat sendiri keadaan bangunan masjid ini dan tindakan Tengku Mahkota sendiri menitahkan supaya MUIB membaiki sepenuhnya kerosakan bagi membolehkan jemaah selesa solat tarawih yang akan tiba dalam 2-3 hari lagi.
Sementara itu, pengurusan masjid menghargai keprihatinan baginda serta mengharapkan proses baik pulih berjalan lancar. Jadi kita minta dengan segeralah. Harapan kepada insya-Allah lah kita ucapkan tahniah kepada yang mulia Tunku Mahkota Pahang dan juga kita nak harapan cepatlah siap segera untuk kita bersemayang tarawih. Kita ni dekat bulan Ramadan lagi berapa hari? Hari Ahad. Jadinya kita takut tak muat. Sebabnya kita punya penduduk sini, kita punya jemaah sini dia ramai semayang tarawih. Setiausaha Muib Dato' Ahmad Hairi Hussein ketika dihubungi pula telah menyatakan komitmen untuk memulakan kerja-kerja baik pulih selepas memperoleh laporan teknikal dan melantik kontraktor. Insiden berpunca dari kebocoran bumbung masjid yang jatuh satu persatu sejak 3 bulan lalu. Warisan Tenun Pahang bakal diperkenalkan Yayasan Pembangunan Tenun Pahang Diraja sebagai jenama bertaraf antarabangsa. Inisiatif itu khusus untuk para pengusaha dengan kertas kerja mengenainya telah dihantar ke Jabatan Perdana Menteri untuk mendapatkan kelulusan. Menerusi yayasan ini, perusahaan Tenun Pahang akan dipelihara sebagai kraf warisan yang dinaungi Istana Negeri. Sekarang ni ada beberapa member, kita baru hantar surat, kita invite orang yang betul-betul boleh bagi input ya untuk memajukan tujuan Yayasan Tenun Pahang Diraja untuk memajukan lebih, membawa Tenun Pahang lagi ke tahap yang lebih tinggi dan juga menjaga pengusaha-pengusaha di bawah. Selain itu, Tenun Pahang Diraja ini juga menjadi kraf identiti negeri ini sendiri. Sebaik penubuhan yayasan ini dilancarkan, Perkampungan Tenun Pahang Diraja Bampiran Penjara Penur juga dicadang untuk diwujudkan. Baginda bertitah demikian sempena wawancara khas Anjuran Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia di Kompleks Tenun Pahang Diraja, Pulau Keladi Pekan. Turut hadir Ketua Pengarah Kraf Tangan Malaysia Zuraida Mokhtar dan Pengarah Kanan Bahagian Rekaan dan Penyelidikan Kraf Tangan Malaysia Datuk Muhammad Zubir Muhammad Zain. Sehingga kini terdapat 12 pengusaha Tenun Pahang Diraja dengan jualan domestik sebanyak 1.5 juta ringgit tahun lalu. Melihat kepada perkembangan positif itu, Kraf Tangan Malaysia telah mensasarkan jualan sebanyak 2 juta ringgit pada tahun ini dengan catatan jualan sebanyak RM414,000 bagi 4 bulan pertama tahun ini. Setakat ini saja laporan dari Negeri Pahang. Kembali bersama Nolela di Studio 3 Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad Hezri. Dan saudara, di Kedah kabarnya ada berita baik kepada penduduk khususnya di kawasan Al-Ustaz sempena bulan Ramadan yang bakal tiba beberapa hari saja lagi. Jadi Rizal Ismail telah pun bersedia di studio RTM Kedah, ada butirannya. Jadi silakan Rizal. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Majlis Bandaraya Al-Ustaz MBS memberi kelonggaran kepada orang ramai untuk membuka gerai menjual juadah berbuka puasa di hadapan rumah masing-masing atau lokasi-lokasi tertentu. Bagaimanapun lokasi yang dipilih perlu bebas dari sebarang gangguan termasuk menghalang lalu lintas. Pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran MBS Abdul Halim Akhir berkata untuk Ramadan kali ini pihaknya menyediakan 1,800 tapak untuk perniagaan di 16 lokasi terpilih. Jumlah itu bertambah kira-kira 200 tapak berbanding 1,600 tapak pada Ramadan yang lepas. Ia melibatkan 7 lokasi tapak berkemah iaitu di Peremba, Simpang 4, Kuala Sungai, Perkarangan Stadium Darul Aman, Pekan Langgar, Pokok Sena dan Medan Selera Darul Aman. Manakala 9 lokasi tanpa kemah ialah di Taman Wira Mergong, Simpang Kuala, Kota Sarang Semut, Taman Aman, Taman Nuri, Tandop, Kuala Kedah, Taman Mergung Jaya 1 dan Taman Bersatu. Yang bagi peniaga-peniaga yang loose, yang ni lah kita kata yang loose, kalau contoh macam you tengok di jalan apa ke Titi Gajah dan sebagainya, ada 1-2 peniaga yang nak keluar peniaga depan rumah dan sebagainya, kita pun bagi kebenaran asalkan dia tak mengganggu dan kita lesenkan peniaga-peniaga ini berkenaan. Jadi yang tak semestinya dia terus dia hanya di tapak bazar Ramadan saja, tapi ada yang berniaga depan rumah yang ni tu dia juga boleh memohon lesen kepada majlis.
Selain tapak bazar Ramadan, MBS turut menyediakan 326 tapak khemah di 5 lokasi menjual pakaian dan barang hiasan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ia melibatkan 102 tapak di Jalan Tunku Ibrahim, 4 di hadapan Stawak, 22 di Jalan Mahsuri, 60 di Jalan Sultan Badli Shah dan 126 di tapak Uptown Stadium Darul Aman. Peniaga turut diingatkan agar tidak menjual tapak perniagaan kepada pihak lain demi mengaut keuntungan dengan cara yang mudah. Sementara itu, restoran dan gerai menjual makanan dan minuman di sekitar Bandaraya Alor-Setar tidak dibenarkan beroperasi pada waktu pagi hingga petang sepanjang bulan Ramadan. Sebaliknya, mereka hanya dibenarkan memulakan operasi perniagaan bermula jam 3 petang. Waktu operasi bagi jualan makanan di bulan Ramadan ni kita tetapkan seperti biasalah, waktu pada pukul 3 petang baru dia yang boleh buka, dan tak dibenarkan menjual kepada muslim lah, terutama sebelum dah pukul 3. Jadi itu arahan daripada kerajaan negeri yang kita follow kita punya ni setiap tahun lah. Pemantauan ini memang dilakukan di masa semasa, dan kita akan sediakan tim khusus untuk pemantauan bersama dengan Jabatan Agama Islam. Lagu bertajuk Ya Maulai, nyanyian Datuk Siti Nurhaliza berjaya menobatkan adik Dini Nur Afrina Rizwan sebagai johan pertandingan akhir pencarian bintang kecil peringkat negeri Kedah 2016. Manakala Syarnizam Azhan dan Nur Zatul Farahin berjaya menjuarai pertandingan bintang Piramli dan Saloma peringkat negeri Kedah 2016. Pertandingan berlangsung di Auditorium Kedah FM. Pelajar tahun 4 Sekolah Kebangsaan Kampung Kedah ini yang menjadikan Datuk Siti Nurhaliza sebagai idolanya berjaya menewaskan 5 peserta lain. Beliau memperoleh markah keseluruhan sebanyak 89 markah. Saya rasa sangat gembira dinobatkan sebagai johan pada hari ini. Memang tak sangka sebab seingat yang sangat hebat. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik di peringkat zon Semenanjung nanti. Tempat kedua dimenangi adik yang Selina Abdullah yang memungut markah keseluruhan 84, manakala tempat ketiga milik adik Tang Roen dengan markah keseluruhan 78. Sementara itu, pertandingan bintang Piramli dan Saloma pula menyaksikan Syarul Nizam Azhan 30 tahun dan Nur Zatul Farahin Muhammad Usin 27 tahun dinobatkan selaku juara keseluruhan. Mereka membawa lagu yang mana satu pilihan kalbu dari filem Labu-Labi. Kami akan buat yang lebih baik lagi, sebab kami pun tadi tak ada prepare yang hebat-hebat pun. Sekarang ada ala kadar kan. Untuk Kesepuri, jadi kami akan lebihkan inilah untuk latihan dan juga dari segi pemilihan lagu, persembahan. Jadi kami akan tingkatkan lagi lah. Okay. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Kedah, Yasmin Yusof. Hadir sama Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Pulau Pinang, Yahmad Zain. Dengan kemenangan itu, mereka akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Angkasa Puri pada Oktober depan. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk hari ini. Sebelum berpisah, saya mewakili warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Kedah mengucapkan selamat menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam. Perbanyakkan amalan di bulan Ramadan yang mulia ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan kembali bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Riza. Dan saudara, untuk mengetahui cuaca semasa, kita terus saja ke Met Malaysia bersama pegawainya di sana, Afizal Hakim. Silakan Afizal.
Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat dahulu paparan carta angin di rantau negara kita, di mana secara amnya angin masih lagi bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Sehubungan itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Untuk melihat keadaan cuaca pula, kita beralih kepada paparan imej satelit. Pada ketika ini kelihatan terdapatnya pembentukan kelompok awan aktif yang lebih tertumpu di kawasan selatan semenanjung Malaysia. Begitu juga di negeri Sarawak kelihatan agak berawan, dan keadaan ini menjangkakan keadaan cuaca yang lembap bagi kawasan-kawasan terbabit. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas, kita beralih pula kepada paparan imej gemar radar. Di semenanjung, hujan berserta ribut petir secara menyeluruh kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan timur negeri Johor, manakala hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pantai negeri Terengganu. Begitu juga di kawasan pedalaman negeri Pahang. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Manakala hujan di satu dua tempat dijangkakan masih lagi boleh berlaku menjelang lewat petang nanti, terutamanya di kawasan pantai barat Semenanjung, di kawasan pedalaman negeri Selangor dan juga negeri Sembilan. Untuk negeri Sabah pula pada ketika ini hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian sandakan pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Manakala untuk negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Limbang, Miri, Kapit, Bintulu dan juga kawasan barat negeri Sarawak, dan dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari esok. Saudara, visual seekor panda yang diberi nama Hau Hau bersama anaknya yang baru dilahirkan semalam di Taman Hidupan Liar Paradise di Belgium menutup tirai N5 untuk hari ini. Secara langsung, perasmian Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tadau Keamatan menyusul selepas ini. Selamat berhujung minggu. Saya Nurlila Muhammad Nur. Assalamualaikum.